Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila qanati Ustaz Google. Wa insyaallah fi hadhil fursati zahabiyah sanusyariku lakum anil mawdu' na'ibul fa'il. Selamat datang saya ucapkan ke channel Ustaz Google dan insyaallah pada hari ini kita akan berkongsi berkenaan dengan tajuk naib fa'il. Okey, apakah itu naib fa'il? Naib fa'il merupakan pengganti kepada fa'il apabila hadirnya fa'il bina majhul. Okey, baik. Jadi naib fa'il ini dia ini buat kerja fa'il. Fa'il itu apa? Fa'il itu isim yang buat kerja fa'il, yang menerangkan fa'il, yang melakukan fa'il tersebut. Jadi naib fa'il ni pengganti kepada fa'il. Jadi kenapa buat ganti fa'il? Sebab masa tu fa'ilnya tidak diketahui. Fa'ilnya tidak diketahui. Jadi kat situ selalunya naib fa'il ini akan ada apabila hadirnya fa'il bina majhul. Adanya fa'il bina majhul ni, apa fa'il bina majhul? Okey, fa'il bina majhul ni adalah pembahagian fa'il dari aspek kata kerja aktif dan pasif. Baik, fa'il itu kita dah tahu dia ada fa'il madi, fa'il mudhari', fa'il amar, dan ada lagi satu bahagian iaitu fa'il bina maklum dan fa'il bina majhul. Fa'il bina maklum adalah fa'il yang digunakan bila diketahui siapa fa'il dia. Siapa fa'il dia. Kalau fa'il bina majhul yang fa'il yang tidak diketahui siapa fa'il dia. Jadi kalau dari segi makna dia, fa'il bina maklum tu kata-kata kerja aktif seperti daraba, maksudnya telah memukul, yaktubu telah menulis. Jadi dia ada fa'il madi, dia ada fa'il mudhari' pun ada fa'il bina maklum ini. Jadi fa'il bina maklum ini kalau kita kata daraba telah memukul, jadi kita nak kata telah memukul. Siapa yang mukul kita boleh sebut lepas tu. Contohnya daraba Zaidun Umaran. Jadi kita nak kata Zaid yang memukul Umar. Ataupun yaktubu Zaidun ar-risalata. Jadi kat situ kita nak tahu siapa yang menulis, Zaid yang menulis. Jadi kita boleh tahu siapa yang menulis, siapa fa'il dia. Tapi fa'il bina majhul ni macam mana pula? Dia ini kata kerja pasif seperti duriba, telah dipukul. Yuktabu, sedang ditulis. Baik, jadi fa'il bina majhul ni yang kita tak tahu siapa pembuat dia. Contohnya duriba, telah dipukul. Jadi ayat ni contoh kita buat telah dipukul Umar. Maksudnya yang kena pukul Umar. Siapa yang pukul? Tidak diketahui. Yuktabu, sedang ditulis. Kita tahu surat itu ditulis. Contohnya yuktabu ar-risalah. Yuktabu ar-risalah. Tapi kita tak tahu siapa yang menulis surat tersebut. Itu kegunaan fa'il bina majhul. Baik. Cara menukar fa'il bina maklum kepada fa'il bina majhul. Okey. Cara kita nak jadikan satu fa'il itu sebagai fa'il bina majhul. Dia datang daripada fa'il bina maklum, lepas tu kita boleh tukarkan jadi fa'il bina majhul. Macam mana cara dia? Ni Ustaz tunjukkan Anwa'ul fi'li madi. Contohnya fa'ilah jadi fu'ilah wazan dia. Fa'ala jadi fu'ilah ataupun fa'ilah ataupun fa'ula. Dia punya bina majhul adalah fu'ilah. Maksudnya apa? Kita dhammahkan yang pertama dan kita kasrahkan sebelum akhir, bariskan sebelum akhir. Jadilah contohnya katabah, fa'il bina maklum, dia punya bina majhul dia apa? Huruf yang pertama iaitu fa'ul fi'li kita dhammahkan. Ainul fi'li iaitu huruf ta kat sini kita kasrahkan. Lamul fi'li tak ada apa-apa perubahan, dia tetap fathah. Jadi daripada katabah jadi kutiba. Kalau khalaqa, jadilah khuliqa. Khuliqa, apa perubahan dia? Didomahkan huruf yang pertama iaitu fa'ul fi'li dan dikasrahkan huruf yang kedua iaitu ainul fi'li. Jadilah khalaqa khuliqa. Jadi kita boleh gunakan dekat semua fa'il. Semua fa'il madi. Contohnya zahaba zuhiba. Ini 3 huruf. Kalau fa'il 4 huruf, apa ni? Fa'il madi yang 3 huruf yang ditambah. Fa'lul mazid. Fa'lul mazid contohnya kattaba. Kattaba jadilah kutiba ataupun iktataba. Iktataba. Jadi apabila iktataba kita nak jadikan fa'il bina majhul, dia sama je, didomahkan depannya dan dikasrahkan sebelum akhir. Jadilah uktutiba. Daripada iktataba jadilah uktutiba. Dikasih yang penting 2 je dia punya
apa yang kita kena buat iaitu didomahkan yang pertama dan dikasrahkan sebelum akhir. Kalau fa'il mudhari' pula, yaf'ilu jadi yuf'alu. Kalau fa'il mudhari' senangnya didomahkan yang pertama huruf ya itu didomahkan dan difathahkan sebelum akhir. Ya, jadilah yaf'ilu jadi yuf'alu. Kalau yajlisu jadilah yujlasu. Didomahkan huruf yang pertama huruf ya dan difathahkan sebelum akhir iaitu huruf lam. Yahdusu jadilah yuhdasu. Yahdusu bercakap jadilah yuhdasu. Iaitu didomahkan huruf ya dan difathahkan sebelum akhir iaitu huruf akhir huruf ta, huruf sebelum akhir huruf dal jadi difathahkan. Okey baik. Jadi persamaan di antara fa'il bina majhul untuk fa'il madi dan fa'il mudhari' adalah apa? Huruf pertama dia ni adalah dhammah. Huruf pertama adalah dhammah. Jadi kalau huruf pertama dia tu dhammah, fu'ila, yuf'alu kan, fu'ila, yuf'alu, kutiba, yuktabu, itu adalah fa'il bina majhul. Itulah fa'il bina majhul. Sebab itulah kalau dalam penulisan sekurang-kurangnya kalau nak beritahu fa'il tu adalah fa'il bina majhul, orang akan dhammahkan huruf pertama ni je. Kalau kutiba dia dhammahkan pada kutiba saja untuk nak memberitahu bahawa itu adalah fa'il bina majhul. Okey, jadi untuk nak tajuk naik fa'il ni penting tajuk fa'il bina maklum, fa'il bina majhul ni. Sebab naik fa'il dia nak kerja dia menggantikan fa'il. Jadi nak sebut kat situ fa'il tak ada. Sebut fa'il tak ada. Fa'il tak ada kena guna fa'il apa? Kena guna fa'il bina majhul. Fa'il bina majhul nak buat macam mana? Ni dia cara dia. Kalau fa'ala jadi fu'ila. Kalau yaf'ilu jadi yuf'alu. Okey baik, kita pula naik fa'il. Justru ia hadir dalam jumlah fa'iliyah. Jadi oleh sebab itu dia jumlah fa'iliyah lah kan. Dia jadi jumlah fa'iliyah sebab dia nak mulakan dengan fa'il bina majhul tadi tu. Tetapi terdapat beberapa asal naik fa'il jika hadirnya fa'il bina maklum. Terdapat beberapa asal naik fa'il iaitu naik fa'il ni asalnya kalau ada fa'il dia ni jadi lain iaitu maf'ulun bih, jar majrur ataupun zarf mutasarrif. Okey baik. Jadi kita tengok sini. Asalnya naik fa'il ni adalah kalau ada maf'ulun bih kan, ada maf'ulun bih. Contohnya fu'ila, fu'ila. Lepas tu kita tambah satu lagi isim untuk nak jadikan naib fa'il. Jadi bila muta'addi ni kan ada maf'ulun bih kan. Tapi bila maf'ulun bih dia ni dah jadi naib fa'il. So itu dia kata asal naib fa'il ni maf'ulun bih. Ni keadaan pertama, asal naib fa'il ni maf'ulun bih. Jadi bila maf'ulun bih kenalah guna fa'il yang fa'il muta'addi. Jadi bila fa'il muta'addi contohnya kat sini ustaz bagi suriqa, dicuri. Asalnya saraqa. Saraqa mencuri. Bila mencuri dia kena ada fa'il, kena ada maf'ulun bih. Jadi bila ada fa'il, ada maf'ulun bih, kat sini kita tukarkan jadi fu'ila. Jadi bila jadi fu'ila, fa'ilnya tak ada. Jadi tinggallah an-nukud ni. Contohnya ayat asalnya adalah saraqa Zaidun an-nukuda. Saraqa Zaidu an-nukuda. Jadi kita buang Zaid, jadilah suriqa. Kita buang fa'il je kan. Jadilah suriqa an-nukuda. Jadilah contoh untuk asalnya nukuda ni jadi maf'ulun bih, dia jadi naib fa'il sebab kita tukar, kita buang Zaid tadi tu, kita buang fa'il dia, jadi maf'ulun bih ni kena jadi naib fa'il. Okey, kalau fa'il mudhari' macam tu juga. Kita pun bawakan contoh yukramu al-waziru. Yukramu al-waziru. Maksudnya apa? Yukramu al-waziru adalah dimuliakan menteri. Dimuliakan menteri. Jadi apabila dimuliakan menteri, bermaksud apa? Bermaksud ada orang yang memuliakan menteri tapi kita tak tahu siapa kan. Sebab itu dinamakan al-waziru ni naib fa'il. Jadi al-waziru ni naib fa'il, dia menggantikan fa'il. Asalnya boleh jadi kita bagi tahu kan, yakrimu asy'abu al-wazira. Asalnya yakrimu asy'abu al-wazira ataupun sesiapa sajalah yang memuliakan. Jadi kita nak buang fa'il tu, jadi asy'abu itu rakyat itu kita buang, jadilah daripada yakrimu jadi yukramu.
Al-wazira tadi daripada dia jadi maf'ulun bih, dia jadi naib fa'il. Jadilah al-waziru. Okey. Dan dia boleh juga jadi jar majrur. Jar majrur. Asalnya jar majrur ada fa'il dekat tengah-tengah lepas fa'il ni kan. Fa'il tambah fa'il tambah jar dengan isim majrur sini. Tapi bila kita buang fa'il ni, jadilah jar dengan majrur ni dia duduk tempat fa'il tadi. Bila dia duduk tempat fa'il tadi, dia jadi naib fa'il. Sebab itu dia kata jar majrur pun boleh duduk dekat tempat naib fa'il. Contohnya, kutila fil baiti. Kutila fil baiti. Jadi kutila fil baiti telah terbunuh di rumah. Jadi bila telah terbunuh di rumah itu asalnya kita nak kata qatala Zaidun fil bait, tapi kita tak tahu siapa yang bunuh, kita pun kata kutila. Kita kutila fil bait. Jadi fil bait itu dia gantikan tempat Zaid tadi tu lah kan. Contoh fa'il kita letakkan tadi tu. Okey, seterusnya yuf'alu juga. Kalau fa'il mudhari' juga, contohnya yunazzifu bil jiddi. Yunazzifu bil jiddi, iaitu dibersihkan. Dibersihkan dengan bersungguh-sungguh. Jadi contohnya kita letaklah yunazzifu al-waladu bil jiddi. Yunazzifu. Tapi bila sebab tukarkan jadi fi'il majhul kan, jadi kita fathahkan sebelum akhir, jadilah yunazzafu. Jadi bila yunazzafu tadi, al-waladu tadi ni kita buang, jadilah yunazzafu bil jiddi. Jadi asalnya bil jiddi ni dia duduk lepas fa'il, tapi bila kita buang fa'il, jadi jar majrur ni duduk dekat tempat naib fa'il. Okey, baik. Zaraf mutasarrif. Jadi zaraf yang boleh ditasrifkan. Contohnya fa'il, lepas tu kita fa'il atas wazan bi fi'il bina majhul, lepas tu kita letak zaraf, lepas tu letak isim. Contohnya sira yaumal jum'ah. Asalnya sarah. Asalnya sarah, jadi didomahkan sebelum yang pertama jadi suyira, minta maaf, suyira yaumal jum'ati. Suyira yaumal jum'ati, dijalankan pada malam Jumaat. Patutnya sara Muhammadun yaumal jum'ah. Muhammad berjalan pada hari Jumaat. Tapi kita nak buang fa'il dia tu, Muhammad tu, jadilah suyira yaumul jum'ati. Jadi yaumul jum'ah ni iaitu zaraf dia ni dengan isim selepas dia ini, dia duduk dekat tempat fa'il, jadilah dia naib fa'il. Okey, baik. Naib fa'il mengambil tugas fa'il, oleh itu ia akan mempengaruhi fa'il dari segi muannas dan muzakkar. Jadi naib fa'il ni dia duduk tempat fa'il lah. Bila duduk tempat fa'il, jadi dia akan mempengaruhi juga fa'il dari sudut muannas dan muzakkar. Dia sama macam fa'il kan. Kalau zahaba Muhammadun muzakkar, zahaba pun muzakkar. Kalau Fatimah, dia jadi zahabat Fatimah. Zahabat Fatimah. Okey, baik. Contohnya, asalnya kalau fi'il bina maklum ni kita buat daraba at-talibu al-fa'rata. Daraba al-talibu al-fa'rata ni fi'il madi, fi'il bina maklum. Kemudian at-talibu fa'il, al-fa'rata adalah maf'ulun bih. Al-fa'rata adalah maf'ulun bih. Jadi apabila kita nak jadikan al-fa'rata ini naib fa'il, kita buanglah at-talib ni. Dan kemudian daraba ini kita jadikan dia fi'il bina majhul dengan kita domahkan huruf pertama dan kita kasrahkan sebelum akhir, jadi duriba. Tapi bila duriba, al-fa'rata ni dia duduk dekat tempat talib, jadilah al-fa'ratu kan, daripada al-fa'rata dia duduk tempat naib fa'il, jadilah marfu' al-fa'ratu. Tapi dia ni muannas. Jadi bila dia muannas, asalnya daraba, jadilah duribat. Ada ta ta'nis ni. Ada ta ta'nis, ta ni yang menunjukkan fa'il itu jadi muannas juga. Sebab naib fa'ilnya tu pun muannas. Okey. Seterusnya hukum i'rab naib fa'il ialah marfu'. Jadi kita ingat naib fa'il ni sebab dia duduk ganti tempat fa'il, jadi sudah tentu hukumnya marfu'. Jadi mauqi' i'rab naib fa'il, hukum dia marfu'. Ni kita kena ingat. Okey, contoh i'rab. Rukibat ad-darajatu. Rukibat ad-darajatu. Asalnya raqaba Muhammadun ad-darajata. Jadilah darajata ni maf'ulun bih. Tapi bila kita buang fa'il dia, jadilah rukibat ad-darajatu.
jatuh. Tapi ingat naib fa'il dia mana satu? Rukibat ni fi'il madi mabni ala sukun. Fi'il madi mabni ala sukun. Ad-darajatu naib fa'il marfu' bid dhammah. Darajatu sebab dia duduk dekat tempat fa'il, dia menggantikan fa'il, jadilah dia itu hukumnya apa? Hukumnya mauqi' i'rab dia naib fa'il. Dia punya hukum i'rab je marfu'. Hukumnya marfu' ni memang wajib naib fa'il marfu'. Dia tak akan jadi mansub. Naib fa'il marfu' hukum dia. Lepas tu alamat i'rab dia ad-dhammah. Ad-dhammah zahirah ala akhirih. Jadi ingat naib fa'il ni darajah atau bukan rukibat. Rukibat ni fi'il madi bina majhul. Kenapa kita kena terangkan sekali? Sebab nak ada naib fa'il ini, kita kena bawa sekali fi'il bina majhul ni. Okey, seterusnya. Yut'amu as-samaka. Yut'amu as-samaka. Dimakan ikan. Dimakan ikan. Asalnya boleh jadi kita kata yat'imu al-waladu as-samaka. Budak itu makan ikan. Jadi kita buang fa'il dia tu, jadilah budak tu tidak kita tahu siapa yang makan kan. Jadi kita pun kata dimakan ikan. Jadi bila makan ikan yut'amu fa'il mudhari' marfu' bid dhammah. Fa'il mudhari' dia punya i'rabnya marfu'. Yut'amu fa'il mudhari' marfu' bid dhammah, as-samaku naib fa'il marfu' bid dhammah. Asalnya dia ni maf'ulun bih kan. Tapi bila fa'il dah tak ada, dia duduk tempat naib fa'il. Jadi dia daripada maf'ulun bih dia jadi naib fa'il. Daripada hukum dia maf'ulun bih yang mansub itu, dia duduk tempat naib fa'il yang marfu'. Jadi ada marfu' bid dhammah. Jadi kat sini as-samaku mauqi' i'rab dia naib fa'il, hukum i'rabnya marfu'. Dan dia punya alamat i'rab dia adalah dhammah. Okey, baik, selesai. Sekarang kita tengok dekat buku teks pula. Okey, naib fa'il. Iqra' al-amsilah al-ataliyah. Quri'a al-Qur'anu, kutiba ad-darsani, yukarramu an-najihuna, tuksalu al-atbaq. Dibaca Al-Quran, ditulis dua pelajaran, dimuliakan orang-orang yang berjaya, dibasuh mangkuk-mangkuk. Jadi kat sini perkataan yang berwarna ni adalah tempat naib fa'il. Patutnya setengah-tengah ni ada fa'il kan? Patutnya ada fa'il, tapi sebab quri'a fa'il bina majhul, kutiba fa'il bina majhul, yukarramu fa'il bina majhul, tuksalu fa'il bina majhul. Jadi fa'il ni dibuang. Okey, baik. Jadi naib fa'il huwa isim ya'ti ba'da fi'li mabni lil majhul. Naib fa'il ni adalah isim yang datang selepas fa'il bina majhul. Fa'il yang dibina dengan keadaan tidak diketahui siapa fa'il dia. Fa'il bina majhul pula huwal fa'il ladzi wa fi'lul ladzi khudifa fa'iluhu. Fa'il mabni lil majhul ni adalah fa'il yang dibuang fa'ilnya. Jadi kalau quri'a ni contohnya ustaz tanya quri'a al-Qur'anu kan, mana fa'il? Kamu kata al-Quran. Tak boleh lah sebab quri'a ni fa'il bina majhul kan. Jadi dah tentulah dia itu adalah naib fa'il. Sebut quri'a, kutiba ni wazan fu'ila, yuf'alu ni semua ni wazan ni dia menyebabkan tak adanya fa'il dalam ayat, digantikan dengan naib fa'il. Okey, baik. Jadi sebelum tu usah i'rab sikit dah. Al-Qur'anu naib fa'il marfu' bid dhammah. Ad-darsani naib fa'il marfu' bil alif sebab dia isim musannah. An-najihuna naib fa'il marfu' bil waw li'annahu isim jamak muzakkar salim. Al-atbaqu naib fa'il marfu' bid dhammah. Al-atbaqu ni adalah jamak taksir. Tabaqun, tabaqani, al-atbaq. Okey, ni dia punya contohnya fi'il madi dia daripada quri'a ni datangnya pada qara'a. Kalau ukhrija ni datangnya pada akhraja. Intazara jadi untuzira. Taqabbala jadi tuqbila, istakhraja jadi ustukhrija. Jadi penting apa? Dhammah yang pertama ni huruf pertama dan dikasrahkan sebelum akhir. Jadi kenapa huruf tengah-tengah ni kita dhammahkan juga supaya senang kita nak sebut. Takkanlah kita dah dhammahkan yang pertama ni kan. Ta dengan ta ni kita masih lagi fathah kan, sebab ustaz kata dhammahkan yang pertama dengan kasrah sebelum akhir kan. Yang tu kita boleh teka sendirilah. Takkanlah kita nak bacakan untaziro. Kan susah nak sebut kan. Untaziro. Jadi dia akan jadi untuziro terus. Taqabbala didomahkan yang pertama dan dikasrahkan sebelum akhir. Jadi kalau kita biarkan qaf ni fathah jadilah tuqab
balu. Ustaz nak sebut nak termuntah dah, susah nak sebut dia. Istahraja ustukhrija. Ustukhrija. Dah Jawa dah. Okey. Al-mudhari'. Mudhari' daripada yaqra'u, jadi yuqra'u didomahkan yang pertama dan difathahkan sebelum akhir sebab ra ni dah fathah jadi dia kekalah. Yukhriju. Yukhriju. Jadilah yukhraju. Ya ni memang dah domahkan jadi dia kekal domah. Ra ni yang sebelum akhir ni di baris kasrah dia jadi baris fathah. Yantaziru jadilah yuntazaru. Yataqabbalu didomahkan awalnya jadi yu dan difathahkan sebelah akhir jadilah yutaqabbalu. Yastahrijу jadilah yustahroju. Didomahkan huruf yang pertama dan difathahkan sebelum akhir. Jadi yang penting fi'il bina majhul, fi'il madi ke fi'il mudhari', yang pertama huruf pertama didomahkan. Kalau fi'il madi dia dikasrahkan sebelum akhir, kalau fi'il mudhari' difathahkan sebelum akhir. Ingat dia punya wazan dia senang. Kalau fi'il madi fa'ala fu'ila. Kalau fi'il mudhari' yaf'alu yuf'alu. Ingat dia punya wazan lagi senang. Okey, baik. Jadi itu tajuk berkenaan dengan naib fa'il. Jadi yang pentingnya adalah kita ingat apa? Kita ingat naib fa'il ini dia gantikan fa'il. Dia gantikan fa'il. Fa'il itu dibuang. Kenapa fa'il itu dibuang? Sebab kita gunakan fi'il bina majhul. Fi'il bina majhul. Fi'il yang tidak diketahui siapa pembuatnya. Fi'il yang tidak diketahui siapa fa'ilnya. Kalau bahasa Melayu, kalau fi'il bina maklum tu membuat, kalau fi'il bina majhul tu dibuat. Jadi kalau dibuat kita tak tahu siapa yang buat kan. Jadi macam tu juga fi'il bina majhul tadi tu dia berkaitan dengan naib fa'il ni. Jadi kita kena ingat naib fa'il ni dia kena guna fi'il bina majhul dulu. Fi'il bina majhul ingat wazan dia. Kalau fi'il madi fu'ila, kalau fi'il mudhari' yuf'alu. Didomahkan yang pertama dan difathahkan sebelum akhir. Kemudian naib fa'il ni boleh datang daripada maf'ulun bih atau asalnya jar majrur ataupun zaraf mutasarrif. Dan ingat satu lagi, dia itu naib fa'il itu dia akan mempengaruhi fi'il dari segi muannas dan muzakkar. Sama macam kerja fa'il. Kalau fa'il muzakkar, fa'ilnya muzakkar. Kalau fa'ilnya muannas, fa'ilnya pun muannas juga. Okey, baik. Jadi itu saja untuk naib fa'il. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang lemah itu datang kelemahan diri Ustaz sendiri. InsyaAllah kita akan bertemu pada waktu lain. Naltaqi fi waqti ukhra. Jangan lupa tolong subscribe, tolong share dan tolong like channel Ustaz Google. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.